Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Kita bertemu lagi dalam sesi perkongsian yang seterusnya. Hari ini saya nak kongsikan satu kerja yang boleh kamu siapkan dengan bantuan video ini. Hari ini daripada buku aktiviti jilid 1 muka surat 10. Saya faham buku aktiviti kali ini agak sukar dan mencabar untuk murid-murid yang masih belum boleh membina ayat dengan baik. Tapi saya kongsikan tips macam mana kita nak bina ayat berdasarkan gambar. Okey, baiklah. Kita baca dulu arahan dia. Arahan dia saya besarkan sikit gambar lah. Arahan dia bercerita dengan menggunakan simpulan bahasa. Baiklah murid-murid, sebelum ni saya dah pernah ajar dalam video-video yang sebelum ni mengenai simpulan bahasa. Sebelum kita nak mula membina ayat ataupun bercerita, marilah kita fahamkan dahulu apa maksud bagi setiap simpulan bahasa yang ada dalam buku aktiviti ni. Okey, dalam gambar yang pertama, ada tak simpulan bahasa? Ya, saya dah jumpa anak emas. Dalam gambar pertama ada simpulan bahasa anak emas. Anak emas bermaksud anak kesayangan. Saya tak tulis tapi kamu kena ingat ya. Anak kesayangan ataupun anak manja. Okey. Dan gambar yang kedua, kita cari ada tak simpulan bahasa? Mengajar, mencari cacing, pasang telinga, melihat dengan telitinya. Okey, simpulan bahasa dalam gambar kedua ialah pasang telinga. Pasang telinga ini membawa maksud memberikan tumpuan ataupun fokus. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai pay attention. Lebih kurang macam tu. Bila cikgu ajar, pasang telinga. Maksudnya bila cikgu ajar, berikan tumpuan. Itu maksud bagi simpulan bahasa pasang telinga. Dalam gambar yang ketiga, kita cari terang hati, mudah memahami, mengikut nasihat ibu. Okey, simpulan bahasa dia adalah terang hati. Terang hati ini bukanlah satu simpulan bahasa yang membawa hati dia ada lampu, bukan ya. Terang hati ini maksudnya orang tu mudah memahami. Contohnya Ahmad seorang murid yang terang hati kerana beliau begitu mudah memahami apa yang cikgu sampaikan di dalam kelas. Maksudnya dia mudah faham. Cikgu ajar matematik, dia senang faham. Cikgu ajar bahasa Melayu pun dia senang faham. Itu maksudnya terang hati. Bukannya yang macam Iron Man tu ada lampu dekat dada, bukan. Dan gambar yang terakhir, gambar yang keempat, berjaya mencari cacing dan besar hati. Besar hati ni maksudnya bangga ataupun kagum ataupun seronok. Okey. Kan kita dah faham dan kita dah jumpa 4 simpulan bahasa berdasarkan keempat-empat keping gambar. Sebenarnya perkataan yang diberikan ini sebagai bantuan kepada murid-murid untuk mencetuskan idea supaya murid-murid boleh bina ayat dan bercerita dengan menggunakan simpulan bahasa serta bantuan daripada gambar yang telah disediakan. Tanpa membuang masa, murid-murid, saya ingin teruskan bagaimana cara kita nak bina ayat. Kita mulakan dengan gambar yang pertama. Mana cikgu punya pen ni? Okey, sini. Minta maaf. Nombor 1. Saya padam dulu saya punya tulisan. Okey. Ada tak perkataan si kuning dan anak emas? Ada 2 perkataan, iaitu si kuning dan anak emas. Biasanya permulaan cerita dimulakan dengan sesuatu yang boleh membuka ataupun menarik minat untuk orang membaca. Orang panggil sebagai pengenalan. Untuk gambar yang pertama, kita nak cerita pasal siapa? Kita nak fokus kepada si kuning ke kepada ibu ayam? Saya kan berfikir-fikir lama. Saya rasa gambar ni ataupun dalam cerita ni, dia nak minta kamu ceritakan pasal si kuning, bukannya pasal ibu ayam. Baiklah, kita mulakan ayat kita dengan ini si kuning. Si kuning anak emas ibunya. Okey. Dalam ayat ni dah ada kita dah ada si kuning. Kita boleh potong si kuning. Dan anak emas, kita dah potong anak emas. Jadi kita dah siap untuk gambar yang pertama. Mudah kan murid-murid? Senang je buat ayat ni sebenarnya. Siap untuk gambar yang pertama. Kita teruskan dengan gambar yang kedua. Okey, dalam gambar yang kedua, ada perkataan mengajar, mencari cacing, pasang telinga, melihat dengan telitinya.
Dalam gambar kedua ni kita mungkin boleh buat ayat yang panjang sedikit. Baiklah. Saya nak buat ayat panjang sikit. Ayat tu lebih kurang macam ni. Pada suatu hari, ibu si kuning mengajarnya mencari cacing. Ni tadi kita dah buat kan? Okey, sama yang ni. Pada suatu hari, ibu si kuning mengajarnya mencari cacing. Mengajar dah ada, mencari cacing pun dah ada. Tinggal lagi 2 perkataan yang masih kita belum lakukan untuk membina ayat. Kita teruskan lagi. Ada si kuning pasang telinga apabila ibu mengajarnya. Si kuning pasang telinga apabila ibu mengajarnya. Ada pasang telinga dan okey, betul lah tu. Si kuning pasang telinga apabila ibu mengajarnya. Maksudnya si kuning fokus ataupun memberikan tumpuan sebaik saja ibu dia mengajarnya. Dan satu lagi, melihat dengan telitinya belum siap lagi kan? Teruskan lagi. Si kuning melihat dengan telitinya. Dah siap untuk 2 keping gambar. Begitu senang untuk kita buat ayat dengan konsep bercerita. Baiklah murid-murid, ada lagi 2 keping gambar. Jangan risau. Kita teruskan sampai habis. Video saya biasanya jawapan saya sampai habis. Okey, gambar yang ketiga. Ada terang hati, mudah memahami dan mengikut nasihat ibu. Okey, si kuning mengikut nasihat ibunya. Okey, si kuning mengikut nasihat ibunya. Jadi kita dah boleh potong perkataan mengikut nasihat ibunya. Tinggal lagi 2, iaitu terang hati dan mudah memahami. Teruskan lagi. Si kuning seekor anak ayam yang terang hati serta mudah memahami segala yang diajar oleh ibunya. Ada tak perkataan terang hati dah ada ni? Mudah memahami pun dah ada dah. Jadi selesai kita punya tugasan untuk gambar yang ketiga. Dan gambar yang terakhir, gambar yang keempat, saya bantu murid-murid siapkan. Okey. Si kuning berjaya mencari cacing. Si kuning berjaya mencari cacing. Selesai. Satu perkataan. Satu lagi perkataan. Agak-agak kamu murid-murid, siapa yang besar hati? Adakah si kuning yang besar hati? Adakah si kuning yang besar hati ke ibu dia yang besar hati? Siapa yang rasa bangga bila anaknya berjaya? Tentulah ibunya. Jadi ayat yang terakhir itu adalah perkataan besar hati. Ibu ayam berasa besar hati dengan kejayaan si kuning. Baiklah murid-murid, dalam tak sedar kita dah siapkan cerita bagi keempat-empat keping gambar dengan bantuan petikan teks yang ringkas serta simpulan bahasa yang kita telah masukkan sekali ke dalam kita punya cerita. Semoga apa yang saya ajar ini boleh membantu murid-murid menyiapkan tugasan buku aktiviti jilid 1 muka surat 10. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi perkongsian video yang akan datang. Terima kasih murid-murid dan kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang.